Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang bersempatan dengan saya. Apa khabar anda semua? Saudara Mustafa Ilyas, terima kasih semalam menemani saya. Begitu juga Puan Sharifah Hafifah dari Pasir Gudang, Saudara Abdullah 1947, Saudara Azrul Jalil, Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang, Saudara Zamari LC, Saudara Lee, apa khabar? Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din dari Kemayan, Saudara Shah Ibrahim, itu juga Saudara Wahab Zain, Saudara Abdullah dan Joka Karim, Saudara Puan Nurshidah Kasim, Joka Karim, Rosli bin Yunus, Tuan Haji Azhar, apa khabar Tuan Haji? Moga sihat Tuan Haji Azhar Abdul Manap, Saudara John Kelabu dari Sungai Petani, Saudara Maruzik Yasid, Puan Rosini Kurengot, apa khabar? Orang Sarawak, Raja Kamal Raja Baizan, moga sihat ku. Hafiz Hazara, Saudara Rosmini dari Pontian Johor. Itu juga Saudara Kamarul Azhari, Cik Pa Muhammad Noor, apa khabar Saudara? Saudara Ahmad Map, Saudara Muai, Saudara Syuhaimi, Cik Mat, apa khabar? Salam datang ni, Saudara Puan Hajah Hamimah dari Setiawan Perak, Saudara Shah Ibrahim, Saudara Habib Cik Mat, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, salam madani katanya. Begitu juga Wan M Bakri, Saudara Jalal Ali, Saudara Faizal Acoy, Saudara Fazilah Awang dari Pulau Pinang, Hani Abdullah, apa khabar Puan? Qazani, salam warga Cinta Damai. Puan Saudara Kamisan Dahlan dari Gelang Patah Johor, Saudara Muhammad Ali daripada Tampin Negeri Sembilan, saudara. Yangkin Fazmi dari Singapura, apa khabar saudara? Saudara Ibjah, salam perpaduan. Saudara Samad Lon, itu juga Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan Pahang. Hujan rebut katanya sekarang ni. Waalaikumsalam semua daripada Edi Tahir. Saudara Adib Kamil dari Sahabat Bernam, Saudara Muhammad Kapli dari Salam Madani katanya. Saudara Jafri Din dari Intan Perak, Saudara Abu Nem, Saudara Alias Abdul Latif, Saudara Puan Seli, Muhammad Johari dari Paya Jarah, Selangor, Puan Nurziah Azizan, Puan Nur Aziah Azizan daripada Ala Pongsu, Saudara Abu Nem, Saudara Richard Bakri, Saudara Budik Wik, Saudara Abdul Aziz dari Sarawak, Saudara Syuhami Cik Mat, Jamal Azmi, Waalaikumsalam dari Kota Tinggi Johor, Saudara Jamal Azmi, Saudara Abu Seman Hashim, Waalaikumsalam, Saudara ini Yaumon, Saudara Abdullah Hamid dari Kuantan, Puan Syariah Ahmad, Zuhdi Safari, Saudara Syahriza, Abdul Halim Makmur, saudara bila serapat sangat susah saya nak menyebut. Saudara Syaraut, Puan Syaliah. Itu juga Saudara Muhammad Nasir, Muhammad Yusof dari Terengganu, Saudara Syamsul Anwar, Saudara Syirak Syarani dari Muazzam Shah Pahang, Saudara Syamsul Anwar. Saudara Puan Hajah Comel-Comel, apa khabar Jah? Semoga sihat. Puan Nur Maria, Saudara Puan Nurfisah Idris, Saudara Hashim Atan, selamat bersiaran katanya. Saudara Aladin Samin, itu juga dengan Saudara Puan Syaliah Ahmad, waalaikumsalam, semoga sejahtera semua. Beliau Puan Syaliah Ahmad daripada Putrajaya, saudara. Saudara Muhammad Nazri Syafi'i, Saudara Aladin Samin, Saudara Lim, apa khabar Saudara Lim dari Taiping Perak, Saudara Hamzah Abdul Qadir, salam madani dari Muar, kata Saudara Hamzah Abdul Qadir. Itu juga Wan M Bakri, salam perjuangan. Norehan Ramli daripada Janda Baik Bentung, Norehan Ramli. Saudara Akbar Tajuddin, Muhammad Yusuf Ishak, terima kasih. Puan Noriah Arsyad, Saudara Abu Semah, Puan Hasanah, Gigina, Saudara Gigina, Joka Karim daripada Serdang. Katanya Joka Karim melaporkan hujan di Serdang, saudara. Puan Hamidah Kamat dari Kelang, Puan Noraidah Kamarudin, salam dari Ipoh katanya. Untuk semua warga semoga dilindungi oleh Allah SWT dari sebarang mara bahaya. Saudara Jaka Linglung dari Pulau Pinang, Puan Noriah Arsyad, semoga sihat selalu semuanya. Saudara Wan Syahrudin, Puan Nur Abiah Ahmad, Saudara Syahril Lembang, Puan Nuriah Arsyad,
Dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf saudara ya. Saudara Abdul Jalil Aris dari hujan ke bau teduh dari Langat. Macam manalah nasibnya diorang sekarang pelancaran di Bangi. Hujan lah tu. Ya, Raja Rosli, Raja Sulung, apa khabar aku? Moga sihat. Edi Tahir, salam satu Malaysia. Salam keluarga 69. Ni sakau-sakau saya tak sebut lah saudara Edi. Puan Halimah Hashim, salam cinta damai. Begitu juga John Ringo. Yang ajak saya live bersama tak, saya minta maaf lah. Saudara Abrahamat. Begitu juga Wan Syarudin. Nak live bersama, saya minta maaf. Saya tak tahu. Salah sebut nanti kan, salah tekan, langsung habis semua siaran ni saudara. Baik saudara. Saya minta maaf kerana yang mana tak sempat saya santuni ya saudara Zamri Ibrahim. Saudara, hari ini hari Jumaat. Siang tadi kita telah pun bersiaran mengadakan solat Jumaat. Memohon pada Allah SWT agar negara kita ini sentiasa diberkati, dijauhi segala mara bahaya. Hari ini tanggal 7 Julai yang merupakan hari yang ke-1205. Virus itu masih ada lagi saudara. Puan Azmah Dol, saudara Azmah Awang Dol. Vinod Kanan, apa khabar? Saudara Fakri Sani. Itu juga Abdul Jamal dari Bentong. Daripada Janda Baik Bentong hadir. Terima kasih saudara Abdul Jamal. Saudara, lain tak dapat saya laporkan tentang kedudukan penyakit virus sebut. Saudara, cuma saya ingin berpesan pada anda, ia masih ada lagi. Dan nak sebut tak boleh saudara. Sebab saya dihalang untuk menyebut penyakit-penyakit sebut. Malahan nak menyebut jenis vaksin pun tak boleh. Jadi satu kesalahan sekarang ya. Jadi saudara, kita masuk segmen e-commerce. Ini penting untuk kita berniaga. Kalau teman-teman ada produk untuk diwawarkan, jangan malu, jangan segan. Hubungi Al-Azhar di talian 011 330 41241 supaya bolehkan saya mewawarkan produk anda. Al-Azhar juga berniaga stangin Al-Bakhur dan juga minyak wangi dari tanah Arab yang dibuat Cik Nolia berasaskan kepada pati kayu gaharu. Andainya tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, bolehlah anda hubungi Siti Farahah di talian 017 7114300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farahah dan simpulan kasih Cik Siti sudah pun dibuka untuk pesanan. Begitu juga saudara, jangan lupa makanan kegemaran saya iaitu popiah sira Lady Maria. Rangup, pedas, manis dan mengasyikkan. Boleh hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203 untuk pesanan saudara. Untuk teman-teman yang tak tahu nak buat apa sekarang ni, nak berniaga apa, Puan Ros Chun. Beliau mempunyai produknya iaitu dari syarikat Emiros Super Carrier. Makanan sihat berasaskan pada oat saudara, sesuai dimakan waktu pagi untuk menambahkan kekuatan dan juga menjaga nutrisi sebagai mengurangkan masalah sembelit serta menjaga mengimbangkan tahap kolesterol. Jangan lupa saudara, sebab Puan Roschun sedang menanti anda untuk menjadi ejennya di kawasan anda. Boleh hubungi Puan Ros di talian 012-257-5917. Puan Roschun saudara. Terima kasih kepada anda yang beri kesempatan kepada saya untuk mewawarkan produk teman-teman kita yang berusaha ya saudara Lobai Zamri, saudara Khalid FDAM, Lobai Zamri, yang untuk saya mewawarkan produk teman-teman untuk berniaga saudara. Kita masuk segmen naluri kehidupan. Ini penting juga saudara, dapat dijadikan sebagai amalan atau pengetahuan kita bersama. Sekali lagi saya harus ingatkan, saya bukanlah ustaz. Jauh sekali sebagai orang yang bertauliah untuk bercakap soal agama. Saya hanya membaca culipan-culipan teman-teman yang menghantar kepada saya. Hari ini saudara, kita bercakap soal hati. Sesungguhnya saudara, iman di hati ialah kunci utama ke arah perubahan sikap. Iman secara otomatisnya akan mengubah manusia secara bertahap-tahap. Sama ada transformasi ke reformasi, evolusi atau apa sahaja istilah yang dikaitkan dengan perubahan. Ia mestilah berlandaskan kepada soalnya hati saudara. Apabila hati ini ditangani dengan iman, pasti ia akan memberi satu kekuatan yang luar biasa bagi manusia saudara. Dan tauhid merupakan sumber kekuatan untuk melakukan perubahan kerana ia merungkai semua halangan dan godaan luaran yang mengganggu usaha ke arah perubahan. Itu penting saudara.
Soal hati bukan hanya penting pada peringkat awal perubahan, tapi perlulah terus dijaga sepanjang usaha manusia itu untuk menjadi individu yang baik dan mampu memberi kebaikan. Kerana baginda Nabi Muhammad SAW pernah mengingatkan, bersabda baginda, setiap amalan bergantung pada niat. Jadi sabda junjungan Rasulullah itu bermaksud sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Ini riwayat Muslim, saudara. Jadi artinya, jika niat kita baik, maka amalan kita pun baik. Sebaliknya, jika niat kita jahat, amalan yang akan kita lakukan sekalipun akan bertukar menjadi asalnya nak baik, tapi kerana niatnya jahat, jahatlah jadinya. Ya, bagaimanapun natijah atau kesan suatu amalan sering bergantung pada mukaddimahnya. Jika mukaddimah amalan itu ialah yang baik, maka amalan itu pasti akan memberi kesan yang baik. Ingat tu, saudara? Ya, seli-seli, saudara Husin Qaldi. Apa khabar, saudara? Husin Qaldi dari Lenggung, Perak, saudara. Pak Ali, apa khabar? Terima kasih. Saudara Azawani. Begitu juga teman-teman yang lain, saudara. Kita masuk segmen Mutiara Kata. Ini kiriman sahabat saya, Tan Sri Osu Sukam. Beliau adalah mantan Ketua Menteri Sabah. Hari-hari dia menghantar kiriman kepada saya. Katanya, dalam permusafiran di dunia ini, dirimu tidak mungkin mampu menghadapi kenyataan hidup kecuali dengan pertolongan daripada Allah. Oleh itu, sentiasalah berdoa untuk kebaikan diri kita. Jadi, apapun dalam pemusafiran kita di dunia ini, saudara, yang sementara ini, lain tak ada adalah dengan berdoa pada Allah SWT. Ingat, saudara, ya, itu pesan daripada Tan Sri Osu Sukam dalam segmen Mutiara Kata. Saya tadi pergi solat, saudara, bawa motor, tergolek dog. Nak bawa macam mana? Nasib baiklah, tak ada kecederaan, nothing. Masuk dalam parit penuh dengan semak-semak tadi, saudara. Dah tua-tua begini. Ya, saudara Ali Abdul Latif. Jika hati dah hitam, jadilah walau. Tuan Abdul Rahman, Tuan Ismail. Salam dari Besut, Terengganu. Ya, saudara Aliah dia kata jika hati dah hitam. Jadi jadilah walaun. Saudara Azli Kasim. Selamat malam, saudara. Itu juga saudara Rosdi Wan. Saudara Rohani Junior, Rohani Jonet. Cik Daud, Pak Daud katanya. Baik, saudara. Kita masuk segmen pantun. Pantun ni saya mengucapkan terima kasih lah kepada Pak Nazil kita yang berada di Perlis. Saban hari beliau menghantarkan kiriman pantun kepada saya, saudara. Kata Pak Nazil, dari Kayang ke Simpang 4 pergi menjala si ikan umut. Berkasih sayang biar bertempat seperti gula dengan semut. Jadi kalau kita kasih sayang itu bertempat dan sebagainya, macam gula dengan semut. Kalau salah kita tempat, kita letakkan gula tu berselerakkan, maka berselerakkanlah gula tu. Ni semut itu, saudara. Jadi kata Pak Nazil, berkasih sayang biarlah bertempat. Seperti gula dengan semut. Saudara, tambahnya lagi, duduk seorang berkeluh kesah, ditegur jiran bernama Kak Cha. Tajamnya parang kerana diasah. Tajam fikiran, banyak membaca. Jadi sebagai seorang mantan guru, mantan pendidik, ya Puan Salamia Ahmad, Pak Nazir mengingatkan kita supaya banyakkan membaca untuk menajamkan fikiran kita. Saudara, jangan lupa, kita harus membaca dan membaca. Baik, saudara, sambil membaca kita harus memberi peringatan. Dan saya sentiasa memberi peringatan kepada pimpinan negara agar janganlah membelanjakan wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara boleh muflis, saudara. Untuk teman-teman yang menyunting semula live saya ini dimasukkan dalam sebarang channel, saya ingin mengingatkan anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan. Saya tak ada halangan, saya tak marah, saudara. Boleh suntinglah, buatlah apa saja pun, kebebasan diberikan. Tetapi anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan, saudara. Kerana ini adalah pencerahan politik. Ia bermatlamatkan sekadar memberi pencerahan, memberi informasi, supaya warga kita sentiasa berinformasi. Bila saya memberi pandangan ataupun cadangan, kita mestilah berpegang pada prinsip, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Puan Mimah S Kitchen, kalau saudara tak bersetuju, boleh. Kalau saudara bersetuju, alhamdulillah. Saudara, dah ingat,
bagi saya keadaannya segala-galanya terpulang pada anda. We must agree to disagree. Dan jika anda ingin menyantuni, bagi saya ini apa hal pula tu? Ada gangguan sedikit. Admin duk ganggu saya pula, dia kacau. Dia kata takut nanti live internet saya ni terganggu saya. Sering kali memang terganggu. Nak buat macam mana ya Abang Tony Durian? Gangguan. Dan saya harus meneruskan pencerahan ini. Saya ingin menyatakan kepada anda semua bahawa bila anda mau menghantar kiriman, gunakanlah bahasa yang baik. Saudara Lim dari Taiping Perak. Jebat Pembela hadir daripada Kulim, Saudara Mat Sapri Zainuddin. Salam pencerahan, Saudara Soidin, selamat malam. Saudara Zian Yan, salam sejahtera. Ya saudara, hantarlah kiriman, berdialoglah dalam halaman muka buku saya ini saudara. Asalkan prinsipnya saudara, kita mesti bersetuju dan tidak bersetuju, dan gunakanlah bahasa-bahasa yang harmonis. Kerana saudara ingat, kita adalah warga cinta damai. Warga cinta damai tidak harus menggunakan bahasa-bahasa yang tak sepatutnya. Ingat saudara? Apa khabar saudara Yaya Amin? Saudara Ibrahim Said, salam. Terima kasih. Saudara Abu Kasim, selamat bersiaran saudara. Saudara Mak Yam, saudara Ahmad Ismail, saudara Azman Mantoya ni. Saudara, berita pertama tentang kedudukan tragedi kepala air yang berlaku di jeram air putih di Kemaman saudara. Tengah hari tadi, satu lagi mayat ditemukan. Dipercayai mangsa lemas yang dihanyutkan waktu tragedi kepala air di jeram air putih. Menurut Ketua Zon 2 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Terengganu, Saudara Azam Ilyas, katanya penemuan mayat itu menjadikan seorang lagi bagi mangsa yang hilang. Jadi tinggal satu lagi yang belum ditemui saudara. Mayat sebut dipercayai seorang lelaki. Saya rasa mungkinlah anak muda jadi tunang tadi itu. Dijumpai kira-kira 2 km dari lokasi sekitar jam 9.20 pagi tadi saya. Mayat sebut ditemui cukup dengan sifat terdampar di atas beting pasir di sektor A dan telah pun dibawa naik dari sungai untuk diserahkan pada pihak polis untuk tindakan lanjut. Bagaimanapun identiti masih belum disahkan secara rasmi. Kalau lelaki itu saya rasa tentulah tunang kepada siapa dia? Tunang apa ni? Putri Balqis saudara. Dan tinggal satu mayat saya lagi. Dan kita berdoalah saudara agar usaha pagi besok hari ini terpaksa dihentikan sebab cuaca gelap, hujan, dan akan disambung lagi besok saudara. Kita amat bersimpati pada keluarga, sekeluarga saudara. Sebab itu saya katakan saudara, dalam waktu-waktu begini tak sesuai untuk kita berkelah ataupun beriadah di kawasan sungai maupun kawasan air terjun. Dan saudara, kerana Jabatan Meteorologi menyatakan hujan lebat, ribut petir beserta angin kencang diramal melanda di 8 negeri, iaitu di Negeri Sembilan, Melaka dan Johor sehingga lewat malam ini saudara. Selain itu, kawasan Sik dan Baling di Kedah, Jabatan Meteorologi Malaysia dalam hantaran di FB-nya memaklumkan cuaca yang sama diramal berlaku di Perak, membabitkan Kerian, Larut, Matang, Selama, Ulu Perak, Manjung, Perak Tengah, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan Mualim. Ini akan berlaku saudara ribut petir beserta angin kencang dan hujan lebat. Di Pahang saudara membabitkan kawasan tanah tinggi Cameron Highland, iaitu Lipis, Raub, Bentong, Temeloh dan Bera. Sementara di Selangor pula, itu kawasan Sabak Bernam, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Dan di Sabah, ramalan kaya cuaca meramalkan berlaku di kawasan pedalaman Sipitang, di Kuala Penyu, di Beaufort dan Tambunan. Bagi di pantai barat, iaitu di Tawau, Lahad Datu, Sandakan, di Tongut dan Kinabatangan serta Kudat. Demikian menurut hantaran daripada Met Malaysia yang memaklumkan bahawa hujan ribut, angin kencang, petir akan berlaku. Berhati-hati saudara. Kerana sebagaimana saya laporkan semalam, di Pasir Salak rupanya terdapat kejadian ribut yang kuat. Akhirnya sebanyak 6 buah rumah penduduk mengalami kerosakan pada bumbung dalam kejadian ribut di daerah Hilir Perak.
pada petang semalam, saudara. Itu di Pasir Salak. Pusat Kawalan Operasi Daerah di Angkatan Pertahanan Awam Daerah Hilir Perak memaklumkan hujan lebat berserta angin kencang sekitar jam 6.30 petang, melibatkan 4 kawasan. Rumah penduduk yang terjejas melibatkan kawasan Parit 12B, Parit 10B, Jalan Sungai Tukang Sidin dan Jalan Klinik Kampung Sungai Tukang Sidin. Jadi hujan lebat yang berterusan lebih 2 jam dan ribut menyebabkan rumah di kawasan Mukim Sungai Manik mengalami kerosakan di bahagian atapnya. Seramai 3 anggota terlibat memantau dan membuat penilaian risiko di kawasan kejadian, tambahnya. Jadi bagaimanapun tiada pusat pemindahan sementara dibuka dan keadaan cuaca dilaporkan masih lagi saat itu adalah hujan renai. Jadi teman-teman berhati-hati ya bila hujan ribut sebagaimana saya laporkan tadi. Ya, itu yang saya melaporkan, saudara. Itu di negara kita. Di Amerika, saya mendapat laporan, LA, Los Angeles, Amerika terus mengalami cuaca ekstrim di seluruh negara termasuk kejadian ribut petir, kebakaran dan gelombang haba yang melampau. Ribut petir berlaku di High Plains Barat dan diikuti dengan tiupan angin kencang, hujan batu dan puting beliung. Demikian menurut perkhidmatan cuaca kebangsaan di New York. Cuaca panas terus meningkat merentasi barat Laut Pasifik minggu lalu dengan suhu menghampiri atau melebihi 3 digit di kawasan jauh di pesisir pantar. Jadi bila itu berlaku di kawasan Pasifik, ia akan turut terkena pada kita juga, saudara. Sebab itu saya perlu melaporkan. Kerana pada hari Khamis, hari semalam, amaran gelombang haba berlebihan telah pun diberitahu di seluruh negara di Amerika, saudara. Amerika teruk sekarang ni. Gelombang haba berterusan meningkatkan risiko kebakaran, saudara. Jadi keadaan itu pastinya akan terkena juga pada kita nanti. Jadi sebab itu saya beritahu teman-teman bahawa masalah haba ini bukan sahaja berlaku fenomenanya di negara kita, tapi ia berlaku di China, berlaku di Jepun, di Korea dan juga di Amerika, saudara. Itu keadaan, saudara. Usai saya memberi laporan tentang kedudukan haba ni di seluruh dunia, kepanasan, jangan saudara resah, orang lain berkena juga, ya saudara YB Iman. Saya pagi ini saya lega apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahawa kerajaan bersetuju untuk menguatkuasakan semula pengisytiharan harta oleh anggota-anggota pentadbiran. Artinya siapa sahaja yang bekerja dengan jabatan kerajaan, mereka perlu mengisytiharkan harta. Dan menurut pejabat Perdana Menteri menerusi kenyataan makluman perkara tersebut dicapai melalui mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet mengenai anti rasuah yang dipengusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, saudara. Jadi langkah itu akan dikuatkuasakan setelah format baru yang lebih komprehensif bagi pelaporan pengisytiharan harta sedia ada untuk ditambah baik. Perkara tersebut adalah antara fokus kepada mesyuarat semalam. Langkah itu penting untuk mempertingkatkan kebertanggungjawapan, ketelusan, kecekapan dan keberkesanan sistem pentadbiran kerajaan. Lepas ini, saudara, tak adalah kita dengar kakitan kerajaan boleh berlaku itu dan ini untuk mengkayakan diri sendiri. Kerana bila mereka dilihat kaya, disiasat dia punya jumlah harta yang diisytiharkan, kalau ada kelebihan yang melampau, maka bersedialah anda untuk disiasat oleh SPRM, saudara. Itu keadaan negara kita. Bagaimanapun, ekonomi negara kita masih lagi dalam keadaan yang tidak menentu. Pasaran saham hari ini, saudara, jatuh terus menurun untuk 4 minggu berturut-turut. Ini kerana Wall Street juga mengalami penurunan, begitu juga di New York dan di seluruh dunia pasaran saham merosot. Saya melihat kerana keadaan di Moskow masih lagi belum ada ketenteraman. Dan hari ini, Rusia mengumumkan ia telah pun menutup konsulat Finland di St. Petersburg serta mengusir 9 orang diplomatnya. Artinya, Rusia masih lagi dalam keadaan yang mau mengundang perbalahan. Kerana itu sebagai tindak balas terhadap dasar konfrontasi anti-Rusia yang dijalankan oleh Helsinki di Finland. Jadi, anggota terbaru Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO, mereka sebenarnya berkongsi sepadan dengan Rusia. Awal bulan lalu, Rusia mengusir 9 diplomat yang bekerja di Kedutaan Rusia di Helsinki kerana didakwa berperanan kononnya sebagai perisikan
Dan 9 pekerja kedutaan Finland di Persekutuan Rusia dan Konsulat Jenderal Finland di Saint Petersburg sudah diisytiharkan sebagai persona non grata. Artinya saudara, di Rusia masih lagi keadaan tidak menentu. Sebab itu semalam saya melaporkan bagaimana duta besar England mengarahkan warganya supaya keluar daripada Rusia. Amerika dah lama dah. Jerman juga sama, tidak menggalakkan rakyatnya untuk berada di Rusia. Saya tak tahu apa nak jadi. Perbalahan, peperangan masih lagi berterusan di Ukraine antara Rusia dengan Ukraine, dan ini akan mengakibatkan dunia, ekonomi dunia turut melumpuh keadaan saudara. Berdoalah kita agar segeralah semua permasibah dunia itu dapat segera diatasi saudara. Selagi tak diatasi, saya takut saudara, kerana jangan lupa saudara, sebagaimana yang sering saya katakan dulu, bahawa perputaran selama 100 tahun itu dia akan kembali balik. Pada tahun 1920 saudara, dunia mengalami kemerosotan ekonomi yang mengudum. Akhirnya berlaku peperangan dunia pertama, diikuti dengan peperangan dunia kedua yang berakhir pada tahun 1945. Saat itu dunia mengalami suasana ekonomi yang mengudum. Dia lepas 100 tahun nampak gaya seperti ada perulangan. Sebab itu kita harus berhati-hati. Kita mendoakan agar kepimpinan negara kita janganlah kita terjebak dalam masalah-masalah ini saudara. Saya khawatir, saya bimbang. Negara kita kecil saudara. Rakyat kita tak ramai. Kita cuma 32 juta. Dunia mengalami mereka negara besar. Jika berlaku sesuatu, bagaimana pula dengan kita dan generasi akan datang? Saya bimbang saudara. Saya melihat perkembangan-perkembangan tersebut. Apabila NATO juga mula dah memandang serong pada Rusia, apakah ini akan menjebak dunia ke dalam sebagaimana yang terjadi pada tahun 1920? Kesannya lain tak ada saudara, kesan ekonomi dunia yang lumpuh. Betul-betul sehinggalah 1945 usai Perang Dunia Kedua dan mula diperbaiki dan mengambil masa selama 16 tahun saudara. 16 tahun dunia memperbaiki ekonominya, barulah keadaan okey. Tiba-tiba sekarang berlaku balik. Kali ini peperangan yang panjang antara Ukraine dengan Rusia. Dah berbulan dah saudara. Sekarang ni pula ada pula masalah dengan Finland, dengan Jerman, dengan England dan sebagainya. Mengusir para diplomat. Jadi arti sekarang ni Finland tidak mempunyai diplomat. Artinya mereka tidak, seolah-olah tidak mempunyai hubungan diplomatik. Apakah Rusia akan mengalami suasana dirinya dipulaukan oleh seluruh negara? Bagaimana dengan Ukraine? Itu keadaan. Saya nak ulas lebih lagi saudara. Nantilah bila saya ada kesempatan nanti, saya dapat pencerahan, saya beri pencerahan apa yang berlaku di negara sebelah barat sana saudara. Baik saudara, kita kembali pada negara kita. Di negara kita, kita sedang menghadapi musim pilihan raya di 6 buah negeri saudara. Dan hari ini saudara, veteran UMNO Malaysia dari seluruh negara akan diaktifkan untuk turun membantu setiap calon dari Persepakatan Perpaduan dalam usaha untuk menggamit yakin warga pengundi di 6 buah negeri. Tanpa meletakkan sasaran negeri yang mana satu akan diberi tumpuan, menurut Siswa Agung Veteran UMNO Malaysia, Datuk Mustafa Yaakob, pimpinan veteran UMNO di 6 buah negeri itu mereka akan menjadi pengelola. Dan kehadiran rakan-rakan dari negeri lain yang tidak bertanding akan disantuni dan mereka akan menggerakkan usaha untuk meyakinkan warga perlunya kerajaan yang ada hari ini dipertahankan dan perlunya UMNO Barisan Nasional dalam bersama dengan Pakatan Harapan di bawah ini Persekutuan Perpaduan diberi kesempatan untuk memimpin saudara. Veteran UMNO menuntut agar kestabilan politik negara harus dijadikan agenda utama. Dan ini membuatkan seluruh warga veteran bersetuju untuk turun ke gelanggang. Tambahan pula, setiap warga veteran mereka tidak mempunyai sebarang agenda saudara. Tidak ada sesiapa pun dalam golongan veteran UMNO yang berhasrat dari calon, nak berhasrat jadi pemimpin, tak ada. Yang kita mahu lihat sebagai veteran UMNO, kita mahu melihat kestabilan politik. Kerana veteran UMNO tidak boleh pegang apa-apa jawatan di peringkat bahagian atau cawangan, dan tidak ada pun untuk kepentingan diri. Jadi dengan melalui pengalaman silam sebagai calon, ada kalangan warga-warga veteran ini yang pernah menjadi calon, pernah menjadi mantan menteri, mantan esko, mantan menteri besar. Melalui pengalaman ini akan diaplikasikan untuk menggamit yakin pengundi supaya memberi kesempatan kepada calon-calon yang diturunkan oleh Persepakatan Perpaduan antara UMNO, Barisan Nasional serta
Pakatan Harapan, saudara. Dan veteran juga akan memperjelaskan kepada anak-anak muda pentingnya kestabilan politik negara, saudara. Cuma, saudara, jadi apabila saya melihat, ini perkembangannya, saudara, apabila sahaja MCA dengan MIC mengumumkan mereka tidak akan bertanding dalam pilihan raya kali ini, tiba-tiba saja pengarah pilihan raya daripada Perikatan Nasional, Datuk Seri Sanusi, dia segeralah mengundang mereka itu MCA dan MIC diundang untuk menyertai Perikatan Nasional pengalahan. Katanya calon-calon daripada MCA dan MIC boleh bertanding di kalangan 32 kawasan yang diberikan, diperuntukkan kepada parti gerakan. Itu katanya, saudara. Itulah bagi mereka yang saya lihat sebenar-benarnya mereka memang mahu membunuh UMNO Barisan Nasional. Ini jelas, saudara. Apabila melihat saja MIC, MCA tak nak bertanding kali ini mereka merasakan inilah gambaran awal untuk memastikan Barisan Nasional ini terbubar. Saudara jangan lupa, saudara, bila mereka menggamit dua parti ini, itu MCA dengan MIC, keluar daripada Barisan Nasional, artinya cuma tinggal UMNO dan PBRS. Kalau itu berlaku, maka gugurlah Barisan Nasional. Kerana dalam syarat penubuhan gagasan Barisan Nasional, dia mesti mengandungi sekurang-kurangnya 3 buah parti. Baru boleh disebut gabungan Barisan Nasional. Dan mereka merasakan, ini saya nak cari terang saya. So kita melihat perkembangan. Semalam dulu pun saya dah bagi tahu. Kalau ini berlaku, maka yang 10 orang, ya saudara, waktu awal penubuhan kerajaan perpaduan, awal dulu, saudara, selepas usainya pilihan raya umum yang ke-15, apabila Pakatan Harapan dapat 82 kursi dan Perikatan Nasional mendapat 73 kursi. Saudara, parasit-parasit yang ada dalam UMNO Barisan Nasional sudah membawa keluar lebih kurang 10 orang menandatangani perjanjian dengan Perikatan Nasional untuk meletakkan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Itu peringkat awal dulu. Sebab itu yang kalau saudara dengar apa yang kata Tan Sri Haji Hadi, dia kata kami cukup nombor. Cuma apabila dinyatakan tanda tangan perjanjian antara 10 orang ni tak sah. Kerana kita mempunyai undang-undang lompat parti. Kalau mereka menyokong, artinya mereka sudah melompat parti. Itulah yang menyelamatkan keadaan, yang membuatkan 10 orang ni patah balik. Tapi mereka masih lagi berusaha untuk memastikan agar Barisan Nasional ini dibubarkan. Kalau ini berlaku, yang 10 orang ni bolehlah masuk dengan Perikatan Nasional. Boleh menandatangani SD dan sebagainya. Kerana tak ada terikat. Perjanjian itu sudah jadi null and void. Itu harapan mereka, saudara. Cuma saya katakan, apa yang masalahnya? Kalau betul-betul lah mereka nak tumbangkan yang mau Perdana Menteri, kat Parlimen nanti bawa lah. Bawa usul undi kepercayaan. Dan waktu di Parlimen, saudara, ahli-ahli Parlimen, mereka bebas. Tak perlu ada surat akuan bersumpah. Tak perlu. Speaker kata, okey, sekarang ni kita bawa usul undi kepercayaan. Ahli-ahli berhormat yang bersetuju, yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sila katakan setuju, tak setuju, okey, undi belah bagi. Dan semua ada di Parlimen seramai 222 orang ni, mereka bebas, tidak terikat kepada lompat parti. Saudara, itu keadaannya. Jadi saya kata sebab itu nak dibunuhlah Barisan Nasional, UMNO ni mesti ditumbangkan. Saya kata ini satu suasana yang tidak baik lah. Saudara, itu keadaannya. Dan sebab itulah mereka berkobar-kobar untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bukan tak ada lain, bukan kenapa. Matlamatnya, kerana mereka semakin bimbang. Sebab setiap isu yang telah pun diselak oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah, memang terdapat beberapa mereka lagi yang akan didedahkan berlakunya kepincangan sepanjang mereka berada di anjung kuasa, saudara. Tapi bagaimanapun, bila Datuk Seri Sanusi menghantar kiriman, saya tengok dalam tular dalam media sosial, dia hantar kiriman pada Wee Ka Siong selaku Presiden MCA. Dia kata, Wee Ka Siong, why not? Kenapa tidak? MCA menyertai Perikatan Nasional. Kerana daripada 32 kerusi yang diperuntukkan kepada gerakan, bolehlah dikongsi bersama untuk meletakkan calon-calon daripada MCA. Bagi saya, malulah, saudara.
amat memalukan apabila Presiden MCA, Datuk Seri Wee Ka Siong, dia jawab mudah saja dengan satu perkataan, no. Malu saudara. Presiden MCA, dia tolak. Dia kata, no. Tak ada komen, tak ada apa pun. Artinya tak ada lah, tak payah nak panggil lah. Saudara, kerana MCA merasakan bahawa padanya tidak ada keperluan mereka untuk bertanding kali ini. Itu jelas, tapi dia tidak pun mengatakan dia akan keluar daripada gabungan Barisan Nasional. Begitu juga Presiden MIC, Tan Sri Winiswaran. Dia belum menegaskan parti itu masih tidak dapat mempertimbangkan sebarang tawaran untuk bekerjasama dengan Perikatan Nasional dalam pilihan raya 6 negeri nanti. Bagaimanapun, MIC juga terima kasihlah kepada Sanusi atas tawaran berkenaan. Jadi menurut Venice, dia kata kita akui MIC memiliki hubungan baik dengan PAS dan Bersatu kerana pernah bekerjasama membentuk kerajaan sebelum ini. Namun MIC masih kekal mendukung titah yang di-Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. MIC juga tidak dapat mempertimbangkan perlawanan Sanusi ketika ini kerana parti sudah membuat keputusan untuk tidak bertanding dalam pilihan raya negeri kali ini. Dia tak payah nak panggil lah. Itu kadang malu saja. Jemput orang ini, orang kata hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Itu keadaan. Baik saudara. Yang ini saya dapat kiriman. Ini saya nak tanya pada anak-anak muda keadilan yang dulu begitu hebat memperjuangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saudara, ini sebab saya dapat kiriman daripada seorang teman. Dia hantar pada saya. Jadi persoalan sekarang ni, adakah Presiden Keadilan ataupun PMX, Perdana Menteri yang ke-10 ini keseorangan? Ini persoalan ini ditujukan kepada anak-anak muda keadilan. Saudara, bila masalah jalan rosak katanya, Perdana Menteri kena selesaikan. Bila ada masalah tak cukup bas di Institut Pengajian Tinggi, Perdana Menteri juga kena selesaikan. Bila masalah subsidi, Perdana Menteri juga kena selesaikan. Malahan masalah mesin pengimbas kastam pun Perdana Menteri kena selesaikan. Di mana? Kemana perginya naib Chancellor, pengarah-pengarah jabatan, ketua-ketua jabatan, menteri-menteri, pegawai-pegawai khas menteri. Seolah-olah saudara, mereka semua macam tak bekerja, tapi gaji dibayar. Ini persoalan yang tak, saudara. Apakah mereka ingat negara ini seorang saja yang bekerja, iaitu PMX. Yang lain tak perlu ambil gaji lah kalau begitu katanya. Dan tak cukup dengan itu, bila PMX, Perdana Menteri yang ke-10, diserang oleh pihak lawan. Jadi ketika sekarang ni, Perdana Menteri kena lawan sendirian. Beliau difitnah oleh pihak lawan. Dia kena jawab sendirian. Beliau diserang dalam isu agama. Pun Perdana Menteri yang kena jawab seolah-olah beliau seorang ulama. Kemana perginya mufti-mufti, saudara? Mana perginya menteri agama? Jadi janganlah nak perjuangkan untuk naik pangkat saja. Akidah umat Islam sedang disesatkan. Ini tulisan daripada teman-teman kepada saya. Fitnah sedang berleluasa dan serangan ayat Al-Quran, kononnya jihad dan sebagainya berleluasa dalam media sosial. Takkanlah nak suruh cyber trooper menjawab fitnah agama. Siapa nak percaya? Kerana Saito ni, cyber trooper ni bukan ahli agama. Tapi bila orang ada ilmu agama yang menyerang, sewajarnya mereka yang berkedudukan, ini mempunyai otoriti, mereka dah perlu jawab. Ada menteri agama yang dilantik oleh Perdana Menteri ke-10. Jadi biarlah orang yang mempunyai taraf ilmu yang sama untuk menjawabnya. Takkan nak harap pada cyber trooper, saudara. Ya. Sebab itu saya nak bertanya juga, di mana anak-anak muda ataupun anak muda keadilan, AMK? Saat ayah kamu diserang, sepatutnya anak muda patutlah mereka paling ke hadapan. Berhujah dengan garangnya untuk mempertahankan secara habis-habisan. Janganlah diperjuangkan hanya nak dapat kerusi bertanding saja. Kononnya nak dapat perhatian daripada Presiden, maka tunjuk diri. Tapi lepas itu diam. Jadi sama ada mereka itu menteri ke, golongan anak agamawan ke, anak-anak muda keadilan. Jadi Perdana Menteri sebenarnya beliau sedang hebat untuk menentang budaya rasuah. Bukan mudah, saudara. Jadi jangan biarkan dia kesendirian. Sepatutnya anak-anak muda dalam keadilan mesti membantu beliau. Bukan tengok dan lihat. Malahan saya tengok juga dalam media-media sosial. Ini kritikan pada anak muda keadilan.
Anda selama ini begitu hebat. Kita tengok sendiri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia usia umur dah 76 tahun. Takkan nak bekerja macam orang berusia 26 tahun. Itu gambarannya, saudara. Dan begitu juga bagaimana mereka yang bergaji beribu-ribu, berbelas ribu, yang ditempatkan, yang diletakkan oleh Presiden anda sebagai Presiden pada Parti Keadilan. Takkan nak dibiarkan begitu saja. Terpulanglah pada anda. Dan memanglah warga kita dari segi cyber trooper, pemain-pemain media sosial daripada UMNO Barisan Nasional, memanglah kita mempertahankan. Sebab kita mempertahankan kerajaan yang terbentuk bersama. Tapi bagaimana dengan anak muda keadilan? Mereka harus kekal dengan perjuangan selama ni. Jadi saya rasa dalam keadaan begini, saya bersimpatilah dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka waktu dulu nak kan 28 tahun berjuang, saudara. Bila dah ada sekarang ni, takkan nak terbiarkan begitu saja. Itu pandangan saya. Jangan marah, saya hanya menegur sebab saya melihat. Dan bila saya menerima kiriman, saya kata betul juga. Ini keadaannya, saya tengok saban hari tak berhenti. Sekejap ke situ, sekejap ke sini, sekejap di sana, sekejap di situ. Besok akan berada pula di Kedah. Hari ini ada di Bangi. Tadi berada di Negeri Sembilan. Macam lipas kudung. Kenapa dibiarkan dia seorang saja? Mana panglima-panglima? Yang sekarang ni saya rasa telah enak menjadi menteri, dapat jawatan. Ataupun seronok. Tengok Presiden kita akhirnya jadi Perdana Menteri. Jangan, saudara. Politik itu adalah sesuatu yang dinamika sifatnya. Anda harus sedar perkara ini. Dan hari ini, saudara, tular di media sosial. Ini dari saya lihat, saudara, tular media sosial kenyataan Datuk Seri Mukris Mahathir. Ini perlu dijawab ni, saudara. Saya tengok, saya pun terkejut. Ini cerita lama, tetapi bila tersiar dalam media sosial, saya kata ini perlu jawapan. Kerana menurut Mukris Mahathir, bahawa ada perjanjian antara Tan Sri Muhyiddin dengan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri sebelum saat beliau mau diangkat sebagai Perdana Menteri. Katanya ada perjanjian antara Datuk Ismail Sabri dan Tan Sri Muhyiddin. Di mana peruntukan Perdana Menteri. Waktu itu peruntukan Perdana Menteri, kalau tak silapnya, ada lebih kurang 14 bilion. Hendaklah dibagi dua. Satu Perdana Menteri ambil setengah, setengah lagi walaupun dia tak megang jawatan sebagai Perdana Menteri, hendaklah diberikan kepada Tan Sri Muhyiddin. Itu kata Mukris, bukan kata saya, saudara. Boleh saudara lihat dalam media sosial. Begitu juga. Jadi kalau 14 bilion, seorang 50-50, seorang 7 bilion. Apa hal ni? Mereka membedak-bedak harta negara. Ini gambaran yang diberikan oleh Datuk Mukris Mahathir. Saya nak tanya soal ini, maka Datuk Ismail Sabri kena jawab. Sejauh mana benar dakwaan itu. Kalau tak betul, kena tak betul lah. Kalau betul, kena jelaskan. Dan pegawai di Kementerian Kewangan perlu memperlihat. Benarkah pembenaran negara dilihat wang pertukaran untuk Perdana Menteri saat Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri ada diusik, disentuh konon untuk peruntukan tersebut. Pimpinan kerajaan di pembendaraan kena tengok, saudara. Khususnya di Kementerian Kewangan. Sejauh mana benar tak benarnya dakwaan daripada Mukris Mahathir. Bukan saya kata, saya tengok dalam tu saya menyampaikan. Saya lihat ini keadaan ni seperti dia kata FCS dah jelas belum? Itu keadaan juga. Saya haraplah tak apa, saudara. So nak cakap apa pun cakaplah, tak ada masalah pada kita, saudara. Dan sekarang ni saya nak bercakap soal countdown. Ini hari ketiga, saudara. Saya dah cakap countdown ataupun kiraan waktu selepas Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan itu pilihan raya diadakan di di 6 buah negeri. Saya lihat sekarang, maka pelbagai spekulasi semakin rancak dimainkan di media sosial, saudara. Soal ramalan siapa menang, siapa kalah juga semakin rancak. Memanglah, tapi saya tak tahu asas apa yang mereka boleh membuat keputusan yang sebegitu, saudara. Itu saya katakan bahawa perang cyber ataupun perang saraf pilihan raya nampaknya semakin hebat. Yang terbaru apabila PAS Terengganu menyatakan bahawa PAS diramalkan, mereka meramal untuk sapu bersih semua kursi Dewan Undangan Negeri Terengganu. Hebat, saudara. Cuma saya terfikirlah, saudara. Bila dah buat begitu, seolah ada nampak kebongkakan. Sebab jangan lupa, saudara, itu yang tular dalam media sosial, saudara. Saya cuma sekadar nak ingatkan, kerana
pimpinan PAS, mereka mendakwa bahawa parti mereka adalah parti yang bersandarkan kepada agama. Jadi jangan buat kerja Tuhan. Jangan menggambarkan dan cakap besar. Segala-galanya sepatutnya buatlah insya-Allah. PAS boleh menang di Terengganu. Cukuplah. Ini sapu bersih. Dan yang saya hairan sekarang ni saudara, bendera yang disiar dalam media sosial hari ni saya baca. Bendera. Cuma saya nak bertanya. Pertama sekali soalan, PAS nampak gayanya tak perlu lagi lah mengedarkan ten-ten milu. Nak cari wang derma. Kerana bukan senang saya satu bendera PAS tu berapa? Kalau harga dia RM1, berapa juta tu nak habis tu. Dan cuma apakah Suruhanjaya Pilihan Raya mengizinkan tindakan sebut? Kerana tak silap saya lah. Mungkin saya silap saya. Bahawa setiap parti-parti yang akan bertanding, yang masuk pertandingan pilihan raya kali ini, sepatutnya mereka tak boleh lagi memasang bendera-bendera di kawasan-kawasan Dewan Negeri. Kerana belum lagi disahkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya calon. Sepatutnya bendera, banner dan sebagainya baru boleh dipasang selepas digazetkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya calon-calon yang bertanding. Ini pilihan raya belum digazetkan lagi, saudara. Baru diumumkan bahawa Suruhanjaya mengatakan bahawa hari penamaan calon pada 29 Julai. Tapi dia perlu digazetkan. Baru 3 hari, saudara. Dalam tempoh 12 hari digazetkan. Dah naik. Jadi saya pun tak tahulah, saudara. Itu keadaan apakah diizinkan. Dari segi Akta Suruhanjaya Pilihan Raya. Begitu juga bila saya melihat, saudara, pernyataan pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, tentulah daripada pimpinan PAS, bila dia mengatakan bahawa pihak mereka di Kelantan menyediakan bas untuk membawa pulang ribuan pengundi-pengundi yang tinggal di luar Kelantan. Ini yang saya tak bersetuju. Iaitu di mana di sinilah ada elemen korupsi. Bagaimana pula kalau di Kelantan tu semua boleh bawa pulang? Jadi mana datang duit tu? Untuk sewa bas, bukan sikit kalau puluhan ribu pengundi luar yang nak dibawa balik ke Kelantan akan melibatkan wang yang banyak. Apakah wang itu datang daripada tabung parti PAS ataupun daripada tabung khazanah rakyat Kelantan? Itu kerana yang mengumumkanlah pimpinan kerajaan di Kelantan. Saya mempersoalkan saja. Jadi Suruhanjaya Pilihan Raya kena menegur. Kalau benar pun ada, tak perlu dapat pengumuman. Buat diam-diam lah. Ini saya nampak macam ada kebongkakan, macam ada bongkar. Kerajaan ini pengundi-pengundi luar daripada Kelantan, kita sediakan ratusan bas untuk bawa mereka pulang ke Kelantan. Saya kata kalau itu keadaannya mungkin boleh menjejakkan mereka ke dalam situasi korupsi politik. Jadi kalau itu berlaku di Kelantan, bagaimana pula di Kedah? Mengamuklah pengundi-pengundi Kedah. Sebab itu dulu, lepas pilihan raya 14, bila nak muda bertanya pada Datuk Seri Sanusi, bagaimana kata janji bayar balik tambang kami RM150 dan sebagainya. Saya harap lepas ni Datuk Seri Sanusi janganlah berucap. Hampa bodoh minta duit, bayar RM50 saja pun tak cukup. Jangan. Sebab mereka melihat bahawa ada keistimewaan. Saya rasa benda-benda macam ni lah yang sepatutnya dielakkan oleh pimpinan. Saya bukan nak mengkritik saudara, saya hanya memberi pandangan. Terpulanglah untuk pimpinan, khususnya di Kelantan. Jangan diwawarkan. Memang ada, UMNO dulu pun ada macam mana wang untuk pengundi luar yang disebat kanonnya oleh pimpinan daripada UMNO dulu. Parasit-parasit UMNO yang hari ini tidak lagi berada dalam UMNO. Waktu itu dulu mereka juga, UMNO menyediakan sedikit wang untuk membayar kos anak-anak perantau-perantau ini. Dan kalau nak buat pun tak payah cerita dengan orang lah. Itu pandangan saya. Bagaimana pula? Nampak-nampak gayanya pengundi Kelantan beruntung lah. Balik ada bas disediakan. Sampai di Kelantan nanti boleh tanya pula. Macam mana ada tak allowance untuk pengundi luar? Tanya pula dengan UMNO. Maka UMNO Barisan Nasional pula ada dah bagi. Dah beruntung. Jadi bagaimana pula pengundi di Negeri Sembilan? Bagaimana dengan pengundi-pengundi Pulau Pinang? Bagaimana pengundi di Terengganu dan juga di Kedah. Itu keadaannya, saudara. Itulah saudara, user dia janji kosong aja. Tak pernah dapat pun. Saya haraplah agar supaya dalam keadaan sekarang, Saudara Mat Madani katanya PM10 terbaik tanda tangani pengumuman untuk pelupusan
apa ini hutang peneroka Felda. Ini keadaan saudara. Jadi dia kata orang lain tu setakat ambil pengumuman tapi tak terlaksana. Itu teman kita mengatakan kiriman, betul lah tu saudara. Kerja mesti melaksanakan. Dan saya sekadar melontarkan pandangan saudara. Sebab hari ini pun saudara saat ini saudara, sebentar tadi Pakatan Perpaduan telah pun melancarkan jelajah perpaduan madani dan pelancaran jentera perpaduan Selangor bertempat di laman niaga Bandar Baru Bangi. Kemasan sekarang ni masih lagi tengah berucap dan sebagainya saudara. Cuma saya mengharapkan sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Presiden gabungan turut hadir, Presiden UMNO Datuk Seri Hamidi dan pimpinan-pimpinan dalam gabungan. Saya mengharapkan agar ucapan-ucapan yang dilontarkan tidaklah sebagaimana kita tengok daripada pimpinan yang di pihak sebelah sana saudara. Cuma saya nampak kebanyakan sekali lagi macam semalam saya tengok macam di Gucil, di Kuala Kerai saudara. Ada mereka ni bekas ahli UMNO tapi cara mereka berucap seolah mereka nak kembali pada UMNO. Saya pun tak tahulah, terpulanglah saudara. Jadi saya hanya sekadar melontarkan pandangan supaya Akta Pilihan Raya ini dipelihara. Jangan ada janji-janji ataupun imbuan kelihatan adanya korupsi politik. Jangan adanya pengundi nak bawa balik sediakan bas sudah, tak payah nak diwawarkan. Sebab orang akan tanya. Sebab yang mengumumkanlah pimpinan politik Kerajaan Kelantan. Itu keadaannya. Dan ni satu lagi, semalam tular pada saya. Nasib baik saya tak baca saudara. Ingat tak baca, saya kata nanti dulu. Rupanya benar. Bahawa sudah tular di media sosial senarai calon-calon yang akan diturunkan bertanding di negeri Kelantan. Rupanya itu semua adalah tidak benar. Demikian menurut timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Dia kata senarai calon itu hanya akan diputuskan 1 atau 2 minggu lagi. Jadi apa yang tular di media sosial itu belum selesai lagi. Saya dapat, bukan saya tak dapat. Kedudukan siapa bertanding di sini, orang tu bertanding di sini. Saya nasib baiklah saya tak baca semalam saudara. Saudara Faizal Abdul dia kata dia orang ni suka cerita menipu, fitnah. Bagi saya lah, saya rasa kalau boleh kali ini dalam musim-musim kita countdown pilihan raya ini, janganlah lagi adanya pemimpin politik naik atas pentas politik maki seganah maki hamun. Cukup-cukuplah saudara. Saya wunsing saudara sebab warga pengundi dan yang berkempen tu adalah ahli-ahli politik Melayu saudara. Bukan ahli pemimpin daripada bukan Melayu. Berterabur saudara. Ceramah sana maki, ceramah sini maki. Sampai bila? Sampai bila kita nak berada dalam suasana maki hamun, amburan fitnah dan pemimpin itu dilihat sebegitu hodoh dengan tuduhan macam-macam. Saya dah cukup-cukuplah. Jangan main politik budak-budak lah saudara. Dan saya agak tenteram bila saya tengok bagaimana contohnya di Kuala Terengganu misalnya. Dia PKR hanya mengumumkan bahawa PKR dijangka bertanding di 3 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri. Itu demikian menurut pengarah pilihan raya negeri Saudara Ahmad Sabri Ali, dan bilik gerakan akan segera dibuka untuk 3 DUN. Setakat ini katanya 3 DUN PAS PKR akan bertanding adalah di Wakaf Mempelam, di Surah dan DUN Mane. Walaupun dianggap sebagai kubu kuat PAS, tapi semua jentera pilihan raya termasuk daripada Barisan Nasional sudah bersedia untuk menggempur. Itu cara dia sepatutnya saudara. Bukan kata kita yakin. Aduh, jangan buat kerja Tuhan lah saudara. PKR sekali terakhir pernah memenangi kerusi pada PRU 13 dulu apabila calonnya itu Azan Ismail. Menewaskan waktu itu calon Barisan Nasional Datuk Toh Chin Yao. Di kawasan Mane dengan majoriti 2,159 undi. Ketika itu PKR bergabung dengan PAS dan DAP Dewan Pakatan Rakyat. Jadi kata Mak Sabri, semua jentera parti dan gabungan Pakatan Harapan sudah bersedia walaupun 3 kubu itu dianggap sukar untuk dimenangi. Itu cara dia saudara. Tidak orang kata cakap besar. Ni Acai Bentayar kata nak air ke nak Islam, tak salah gitu saudara. Saya rasa saya jelik jugalah melihat percaronan politik yang lain tak ada saudara.
kita jaja agama, kita mengata, kita mengumpat. Sedangkan Islam itu sepatutnya disantuni secara berhemah. Kalau anda daripada pimpinan kerajaan, nyatakan saat ini kerajaan nak buat apa. Macam Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia kata, semua kakitangan kerajaan akan mengisytiharkan hartanya. Kemudian pagi tadi dia kata, Felda, hutang Felda akan dihapuskan. Itu sepatutnya sebab dia berkuasa sekarang. Jadi kalau mereka pula yang di luar sana, kalau nak mengkritik, boleh, tak ada masalah. Kita mengharapkan agar kerajaan melaksanakan apa yang dijanjikan. Harga barangan mestilah cuba dikurangkan sebab rakyat begitu terbeban. Saya lebih suka mendengar begitu, saudara. Jangan mengatakan ini pembohong. Aduh. Kenapa seorang watak itu digelar sebagai begitu, saudara? Yang menggelar, yang berucap, yang melafazkan kenyataan pembohong dan sebagainya itu bekas mantan Perdana Menteri. Bila saya dengar begitu, kata kenapa pemimpin kita boleh saling tuduh-menuduh sebegitu keadaannya, saudara. Saya haraplah agar dalam musim pilihan raya kali ini, khususnya para penceramah daripada UMNO dan juga Pakatan Harapan, kita tenangkan keadaan, janganlah kita dilihat bongkak. InsyaAllah, orang Melayu ni akan kalah dengan pujuk rayu daripada kita sergah mereka. Kalau tiba, oi, ada rimau depan tu, dia buat tak tahu saya. Tapi sayanglah anak-anak depan tu ada rimau, baru ingat. Itu cara dia, saya. Ramzul, jangan bergaduh. Saudara Acai Bentayan dia kata, kes Jana Wibawa, kenapa dah senyap? Siapa kata senyap? Dia mahkamah ni, proses tu berjalan, sabarlah. Dia ada tarikh-tarikhnya. Bukan senyap. Benda telah pun diregister, akan satu persatu. Jadi, tak bolehlah pula, kerana nak pilihan raya ni, dipercepatkan. Tak boleh. Kena ingat, Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu menekankan beliau mahu mereformasikan badan kehakiman. Artinya, pimpinan, kerajaan ataupun eksekutif tidak boleh mencampuri urusan judiciary. Kita pembahagian 3 kuasa, eksekutif, legislatif, judiciary. Itu tuntutan beliau. Dari dulu lagi, PKR, Parti Keadilan berhasrat untuk tidak mahu mencampuri, tapi perlu ada reformasi. Itu keadaannya. Jadi biarlah Saudara Acai Bentayan. Terima kasih. Nak tahu tak mengapa, tak ada masalah. Tapi saya perlu jelaskan apa saja yang telah diumumkan ataupun telah dibawa. Mereka yang nama-nama telah disebut di mahkamah. Macam Tan Sri Muhyiddin, macam Ketua Penerangan dia tu, dan anak-anak dan menantunya, kaum kerabat yang telah disebut di mahkamah, pasti akan dipanggil. Tunggu masa lah, sebab mahkamah juga mengambil masa. Bukan hari ni bicara, besok tambah lagi, tak ada. Biarkan kita serah kepada mahkamah dan kita melontarkan pandangan apa yang kita buat. Di samping itu kita mengharapkan agar Suruhanjaya Pencegahan Rasuah kekal istiqomah untuk memerangi rasuah, kerana itu iltizam Perdana Menteri. Itu yang diharapkan. Sebab jangan lupa, Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, kita memang menyatakan bahawa kita menentang KKN. Apa itu KKN? Kronisme, korupsi dan nepotisme. Sebab itu tidak berhenti. Saudara Azminuddin, tak apalah. Orang nak kata saya, tak apalah Saudara Azminuddin. Jangan marah. Saya cuma beritahu. Saya bukan bersembang kosong. Saya dengan fakta-fakta. Saya bercakap, contoh bila saya katakan, bila ada pengumuman berhubung tentang bas yang akan dibawa pengundi dari luar untuk balik ke Kelantan, apakah ini diizinkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya? Itu ya saya persoalkan, saudara. Begitu juga saya mengatakan, saya tengok dalam media sosial banyak bendera yang telah pun dipasang di Terengganu. Apakah dibenarkan? Kerana pilihan raya belum digazetkan lagi. Itu persoalannya, bukan bersembang kosong, saudara. Dan saya mengharapkan agar pimpinan khususnya daripada UMNO tidak naik ke pentas maki hamun. Mereka maki hamun itu biarkanlah mereka cara mereka, saudara. Saudara, bagi saya lah. Macam saya Syukri Syafi'i, tak payahlah. Saya tak maulah menegur orang tu, nak kata munafik lah apa semua. Saya cuba mengelak, saudara. Kerana bagi saya mengharapkan akan sampai waktunya negara kita ini, kita mengamalkan politik matang yang saling santun menyantuni. Masing-masing mengutarakan pandangan, masing-masing mengutarakan hasrat dan impian apa perjuangan yang dibawa. Ini kadang-kadang, saudara, kita lihat masa nak musim-musim pilihan raya ni macam-macam berjanji.
Tapi lihatlah apa berlaku dalam sidang parlimen. Setelah mereka diangkat sebagai ahli wakil rakyat, setelah mereka menjadi ahli parlimen, dia membisu persoalan rakyat tidak diperjuangkan. Yang diperjuangkan lain tak ada jawatan mereka. Jawatan itu, jawatan ini. Apakah nanti dari 6 buah negeri yang lebih kurang 245 calon-calon ahli Dewan Undangan Negeri ini, mereka menjaja impian dan harapan rakyat. Kononnya nak berjuang di peringkat Dewan Undangan Negeri. Apakah bila Dewan bersidang nanti, mereka benar-benar mahu memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Mereka mahu menangani derita rakyat. Itu yang kita harapkan. Sebab itu, sehingga saat ini saya menantikan senarai calon belum keluar lagi. Saudara, bila senarai calon itu keluar nanti, saya nak dengar calon-calon ni dia janji apa. Kalau mereka berjanji bahawa ini dia punya agenda untuk jadi wakil rakyat di kawasan masing-masing, dan kita catat. Kalaulah mereka dulu pernah jadi wakil rakyat dan kononnya, contoh saya beritahu, kononnya mereka kembali sekali lagi, saya akan perjuangkan di Kelantan ni kita nak begini. Bagi saya dia akan telur busuk lah. Begitu juga kalau ada calon daripada UMNO, calon daripada Barisan Nasional, calon daripada Parti Keadilan, jika mereka dilantik semula sebagai calon dan jika mereka naik ke pentas menyatakan nak buat janji macam dulu, sedangkan sepanjang mereka menjadi wakil rakyat tidak dilaksanakan, berada dalam Dewan Undangan Negeri pun tak bercakap, orang macam ini kena dibu je lah jawabnya, saudara. Saya harap supaya kita rakyat matang dapat menilai siapa mereka. Kita jumpa lagi besok. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.